Kalau belajar usul fiqh tahu berapa puluh pecahan dia tu. Perintah saja apa makna? Banyak makna. Larang tidak semesti haram selalu. Ada kala dengan makna tak molek saja. Ada kala dari segi kurang beradab saja. Banyak makna dia. Sebab tu ia kena ngaji usul fiqh juga. Baru sebenarnya. Patut molek benar lah kelas kita ni kan. Kelas kita ni kalau bukan hadis saja kita mengaji. Untuk melengkapkan hadis ni baru kita jelira. Baru kita berasa sedap. Kalau kita boleh bahasa, kalau molek lah, kalau ada tempat sendiri tak ada. Boleh nak hari pun boleh buat, mana-mana boleh tu kan. Boleh turut lah. Kelas bahasa pula, kelas usul fiqh pula, kelas ni pula. Banyak perkara lah. Hak mana nak lah, mana tak situ hadis pada dah. Kita kata untuk nak amal tu nak buat ada. Tak ada dengan kita kata. Masing-masing lah tu. Tapi molek sebenarnya. Sebab apabila kita banyak ilmu, kita baca berasa keindahan dia, kehebatan dia tu berasa. Ini mukjizat, bahasa Quran, bahasa Nabi ni bukan main-main. Baru kita berasa. Kalau tidak, tak berasa mana. Serupa tadi di sini dengan makna istihbab. Serupa juga. Dia benda ni, orang ni kata gini, masih ada khilaf lagi. Tak apa. Serupa juga orang lain. Tak boleh menyentuh Quran orang berjunub, orang bagi kotor. Tak boleh. Tak boleh tu larang ataupun cerita dengan makna gapo. Kena faham. Tidak orang hak kata haram. Orang hak kata tidak haram, tidak semestinya apabila larang ni makna haram kata dia. Supaya tidak semestinya perintah ni makna wajib. Banyak maknanya. Ada kalanya perintah tu dia dengan makna irsyadi. Amar di sini lil irsyad. Irsyad tu lagu lain pula. Bukan untuk sunat, bukan untuk istihbab, tapi untuk irsyad. Irsyad ni lagu mana? Untuk royak kepada kita sesuatu yang baik untuk dunia kita. Tak ada kena-mengena dengan akhirat. Dunia kita. Dia ada juga perintah hak lagu tu. Dalam Quran kau, dalam hadis kau, lagu tu. Misalnya, wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasy syuhada. Misalnya dalam ayat kamu kena cari saksi 2 orang lelaki kalau apa-apa kes ni. Kalau tak ada 2 orang lelaki, farajulun wa imra'atan, maka seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Yang ni 2 orang perempuan tu sama dengan seorang lelaki. 2 orang perempuan sama dengan seorang lelaki. Setengah ulama dia pegang zahir. Termasuklah Imam Syafi'i dan ramai lagi hak lain. Dia pegang zahir. Memang lagu tu. Kepada orang yang ada masalah dan mungkin dia cara mikir dia bebas, kau terdedah dengan cara bebas kau, dia kata dia nampak macam banyak tepat sangat ni Islam ni dia merendahkan orang perempuan. Beza antara lelaki dengan perempuan dalam masalah jadi saksi. Misalnya lelaki seorang, perempuan kena 2. Kalau hak lelaki 4, perempuan kena 8. Kalau perempuan belakang kan begitulah seterusnya. Dia boleh timbul benda-benda lagu tu. Padahal kita kena tahu dulu hak ni hukum Islam secara muktamad. Semua orang Islam kata lagu tu. Bukan lagu mana? Kau benda masih khilaf lagi. Dan amar situ wastashhidu, cari saksi itu amar gapo. Orang hak tidak mengaji hadis dia tak jumpa benda tu. Orang hak mengaji hadis dia faham. Terbukalah. Ia kalau ada hak kata wastashhidu mesti kena cari lagu tu, untuk saksi kena lagu tu, itu terpulang kepada dia. Itu pendapat dia. Sebab Daud Zahiri nak faham ini dengan makna wajib, ikut dia lah waktu. Tak usah kata apalah ke dia. Tapi ada lagi orang lain hak kata lagu lain. Dia kata amar di situ bukan dengan makna wajib, bukan makna ketentuan agama, atas dasar agama. Kalau tak buat lagu tu dosa, dan itu peraturannya kena dak. Sebab amar di situ lil irsyad kata dia. Ni semua ada dalam usul fiqh. Benda-benda lagu ni. Sebab tu kita kata penting usul fiqh untuk nak faham hadis, untuk nak faham Quran. Penting tu belaka tu ilmu tu. Dia kata irsyad. Irsyad lagu mana?
Ni dia cerita latar belakang orang pada masa tu, di mana orang-orang perempuan tidak terlibat dengan masalah perdagangan, perniagaan, urusan luar rumah. Tak ada banyak terlibat. Mereka tidak tahu banyak perkara. Dalam keadaan ni, kenalah tak pandai seorang, dia kena ada sokongan. Seorang lelaki sama dengan dua orang perempuan. Sebab apa? Sebab lelaki banyak terlibat, dia tahu urusan. Untuk kebaikan kita, supaya lebih selamat, lebih terjamin, kepada orang yang tidak biasa macam perempuan pada masa tu, maka moleklah seorang lelaki, dua orang perempuan untuk menjamin urusan kita tu. Bukan makna ini satu ketetapan untuk sama-sama sampai akhir zaman dalam semua keadaan. Boleh jadi suatu ketika nanti orang perempuan belajar, orang perempuan tahu lebih lagi daripada orang lelaki. Perempuan itu dia accountant, perempuan itu dia mengaji bahagian bisnes, perempuan itu ahli matematik. Mana lebih tahu dengan orang lelaki orang biasa ni? Mana lebih faham tentang urusan bank daripada orang lelaki biasa? Dalam keadaan itu kena serupa juga kau. Perempuan dua juga. Lepas tu hak dua ni, hak seorang ni accountant, hak ni hak biasa. Boleh? Tak ada kira-kira lain dah. Gitu kah? Sebab itulah bila kita faham amar ni irsyadi, dia bergantung kepada keadaan. Keadaan ni baik macam mana untuk masyarakat kita, untuk orang ramai. Apa yang baik? Dalam keadaan ni dia boleh jadi berubah. Kalau hukum dia tetap sampai bila-bila pun. Hukum agama ni bukan. Ini masalah irsyad. Irsyad ni untuk kebaikan kita, dunia kita. Pada masa tu untuk menjamin perniagaan, perdagangan, urusan gitu-gitu, dia kena lagu tu. Sebab orang perempuan dia tak biasa. Bila tak biasa, dia mudah lupa. Kita kan kalau tak kemas gapo-gapo ilmu, rakyat sekali tu ingat pada masa rakyat. Lepas pada tu tak ingat tak tahu gapo. Kaedah tak tahu mana. Tapi kalau orang ngaji, dia ingat. Ingat molek. Itu keadaan pada masa tu. Kalau sudah berubah, lagu lain pula cerita ni. Dengan sebab itu dalam Islam ni pun, kalau tengok anak ulang, supaya je laki, tidak kata perempuan, kena saksi dua orang baru boleh, sama dengan seorang lelaki. Pak kalau dua orang, 4 orang pun kalau rabung, no, jadi apa hal tu? Apa kena-mengenanya tengok anak bulan tu dengan lelaki dengan perempuan? Tak ada kena-mengena. Hak cerah mata, dia boleh tengok. Supaya tu, apa? Kalau hukum, apa tak pakai situ dua perempuan, kena dua, apa? Pasal benda tu tak ada kena-mengena dengan ilmu kan, kena-mengena dengan penglihatan saja. Maka tidak ada beza. Supaya juga kita kata dalam kes-kes perempuan lah, hak berkait dengan perempuan, hak sulit, orang lelaki tidak lebih tahu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, orang perempuan seorang pada dah, tok bidan seorang pada dah. Mana baik tok bidan tu dengan hak lelaki hak tak tahu ke satu tu. Tok bidan ni royak gini-gini, cukup dah seorang. Tengok dia pakai juga seorang. Apa sebab? Kalau hak tadi sebagai hukum mesti untuk jadi saksi, mestilah semua tempat. Ni tidak. Ini menunjukkan irsyadi. Benda lagu tu lah. Benda kita boleh fikir gapo yang molek, gapo tidak molek. Sebab itulah dalam memahami hadis ni, dia kena benda-benda lagu ni. Kena faham. Barulah nampak tidak bercanggah. Nampak tidak bercanggah. Di sini Nabi SAW suruh ambil air sembahyang. Suruh ambil air sembahyang. Di sini sebagai gap, dia kata istihbab, bukan sebagai wajib. Sebab apa? Sebab Nabi ada buat. Tak ada air sembahyang pun dia tidur. Kalau wajib, dia tak akan buat gitu. Supaya juga dalam Quran sebut, la taqtulu sayda wa antum hurum. Jangan kamu berburu ketika kamu berihram. Jangan kamu berburu ketika kamu berihram. Pakai ihram itulah nak kerja haji ke umrah ke, tak boleh, Tuhan larang. Haram di situ. Haram berburu. Lepas tu dia sebut wa idza halaltum fastadu. Bila kamu buka ihram, selesai buat kerja tu, haji tu ataupun umrah tu, kamu berburulah. Fastadu, dia suruh. Suruh tu wajib ke? Apakah setiap orang buat kerja haji lepas balik dia kena pergi buru? Bidah buru kau kurang-kurangnya dah. Dia tak boleh.
Orang marah. Bidah kah?